Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali anak-anak. Hari ini bersama Cikgu Eti akan mempelajari bab 13 kebaran kalian mudah, iaitu ruang sampel bagi suatu eksperimen, peristiwa suatu eksperimen dan kebaran kalian suatu peristiwa. Ready anak-anak? Okey, jom kita tengok ruang sampel bagi suatu eksperimen. Ruang sampel ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. Contoh, kalau diberi huruf SMILE, S-M-I-L-E. Satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan di atas. Senaraikan ruang sampel dan nyatakan bilangan ruang sampel. Okey, jawapan dia adalah simbol bagi ruang sampel adalah S sama dengan simbol untuk ruang sampel. Oleh sebab ada 5 huruf di sini, jadi ruang sampel S M I L E. Okey, dan bilangan ruang sampel kita tulis sebagai N S sama dengan, okey, kita bilang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bilangan ruang sampel adalah 5. Faham anak-anak? Okey, untuk contoh seterusnya, Muiz melambung shilling dan dadu. Senaraikan ruang sampel dan bilangan ruang sampel. Okey, untuk soalan ni kita akan buat gambar rajah pokok. Okey, macam mana? Yang pertama, Muiz melambung shilling. Jadi, Muiz kemungkinan akan mendapat angka dan gambar. Seterusnya, untuk yang kedua, bila dia melambung dadu, Muiz mungkin akan dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan nombor 6. Sama juga untuk angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi untuk jawapan ruang sampel, S sama dengan A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Okey, jadi untuk bilangan ruang sampel NS sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, mudah kan anak-anak? Okey anak-anak, seterusnya kita akan belajar peristiwa suatu eksperimen. Okey, apa maksud peristiwa? Peristiwa adalah set kesudahan yang memenuhi syarat bagi suatu ruang sampel. Peristiwa juga adalah subset bagi ruang sampel. Okey, kita tengok contoh. Sekeping kad telah dipilih secara rawak dari sebuah kotak yang mengandungi nombor 1 hingga 9. Tentukan sama ada peristiwa berikut mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Okey, peristiwa yang pertama adalah nombor dengan 2 digit. Okey, kalau kita tengok ruang sampel 1 hingga 9, nombor dengan 2 digit adalah tidak mungkin kerana dalam ruang sampel tiada nombor yang 2 digit. Jadi jawapan dia adalah peristiwa tidak mungkin berlaku. Okey, untuk contoh soalan yang kedua, faktor bagi 15. Okey, kalau kita tengok ruang sampel 1 hingga 9, faktor bagi 15 ada, iaitu 5 dan 3. Jadi, jawapan untuk soalan kedua adalah peristiwa mungkin berlaku.
Okey, dan soalan terakhir, number lebih besar daripada 5. Okey, kalau sama juga bila kita tengok ruang sampel 1 hingga 9, memang ada number yang lebih besar daripada 5 iaitu 6, 7, 8 dan 9. Jadi untuk jawapan sini adalah peristiwa mungkin berlaku. Okey, mudah saja. Okey anak-anak, seterusnya kita akan belajar kebarangkalian suatu peristiwa. Okey, untuk menentukan kebarangkalian suatu peristiwa, kita akan menggunakan formula PA sama dengan NA bahagi dengan NS. Okey, apa itu NA? NA itu adalah kesudahan untuk soalan dan NS adalah bilangan ruang sampel. Kita tengok contoh. Sebiji apel diambil dari sebuah kotak yang mengandungi 25 biji apel hijau dan 35 biji apel merah. Hitung kebarangkalian apel hijau diambil. Okey, untuk soalan ni anak-anak, first sekali anak-anak kena pastikan berapa nilai untuk NS. So, untuk nilai NS adalah 25 tambah 35 dan jawapan dia adalah 60. Dan untuk NA, kita tahu dia nak bilangan apel hijau. So, kita akan ambil bilangan apel hijau. Bilangan apel hijau adalah 25. Jadi, jawapan PA sama dengan 25 bahagi dengan 60. Okey, faham anak-anak? Mudah je kan? Okey, contoh seterusnya. Muaz mendapat wang saku sebanyak RM5 pada setiap hari Selasa, Rabu dan Khamis. Hitung kebarangkalian dia mendapat wang saku RM5 dalam 4 minggu. Jadi, step pertama, kita kena cari dulu NS. Okey, jadi NS dalam seminggu ada 7 hari. Jadi 7 darab 4 minggu kita akan dapat 28. Dan NA pula dalam seminggu Muaz mendapat 3 hari duit RM5. Jadi darab dengan 4 minggu akan dapat 12. Jadi untuk kira kebarangkalian PA sama dengan NA 12 bahagi dengan NS 28. Okey, anak-anak boleh pemudahkan dan mendapat jawapan 3/7. Okey, jom uji minda kita anak-anak. Ready? Okey, soalan. Syazah melambung 1 shilling dan mengeluarkan 1 kad secara rawak daripada kotak yang mengandungi kad BUKU. Senaraikan ruang sampel dan bilangan ruang sampel bagi 1 shilling dilambung dan 1 kad diambil dari perkataan BUKU. Yang kedua, nyatakan sama ada peristiwa mendapat angka dan kad B mungkin atau tidak mungkin berlaku. Yang ketiga, hitung kebarangkalian Syazah mendapat gambar dan kad berhuruf vokal. Jadi untuk soalan pertama, kita akan ke slide seterusnya ya anak-anak. Okey, untuk soalan yang pertama tadi, untuk ruang sampel, Syazah melambung shilling dan mengeluarkan kad daripada perkataan BUKU. Jadi kita akan bina gambar rajah pokok. Yang pertama untuk shilling akan dapat angka dan gambar. Dan untuk kad BUKU. Itu juga untuk gambar BUKU. Jadi S sama dengan AB, AU, AK, AU, GB, GU, GK dan GU. Okey. So bilangan ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey,
Okey, untuk soalan kedua, mungkin ataupun tidak, jawapan dia adalah mungkin. Okey, dan untuk jawapan ketiga, NA adalah, kita akan kira NS dulu. Jadi NS adalah 8 dan NA adalah 2. Jadi PA sama dengan 2 bahagi 8. Jadi kita akan dapat 1/4. Okey, dan mudah saja. Okey, terima kasih. Selamat belajar anak-anak. Maths mudah bersama Cikgu Eti. Bye.